المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah perkenan dan keizinan kepada kita semua untuk sekali lagi bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan buku ataupun kitab Indahnya Hidup Bersyariat yang masuk kepada tajuk pendidikan awal kanak-kanak. Tetapi bukan bermakna tajuk ni untuk kanak-kanak. Untuk bapa dan datuk kanak-kanak pun sesuai. Walaupun tuan-tuan memang dah belajar semua ni, kan? Dah pernah belajar dan memahaminya. InsyaAllah kita teruskan sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Kita kena saling ingat memperingati, kita kena saling ulang berkali-kali sebab sifat kita yang mudah lupa, mudah leka. Benda yang kita tahu itulah selalunya kita terlupa untuk beramal dengannya. Sebab bukan cerita orang mengaji tak mengaji. Cerita kalau mengaji tetapi tidak beramal dengan apa yang dia mengaji itu, tak ada makna lah juga, kan? Jadi itulah sebabnya kita mengulang-ulang ilmu yang telah pun kita pelajari sejak sekian lama, insya-Allah. Baik. Kita berhenti tadi pada 20 sifat yang wajib bagi Allah terkandung dalam 2 sifat kesempurnaan. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tersebut adalah yang pertama, tengok, iaitu istighna. Bukan dalam Rumi dia tulis istighna, kan? Istighna, ada hamzah hujung dia. Apa dia istighna itu? Istighna itu ialah kaya Allah Ta'ala daripada sekalian yang lain daripadanya, iaitu tidak berkehendak ia kepada sesuatu. Jelas kan? Istighna itu Allah kaya bagi segala yang kaya, dan Allah tidak berkehendak kepada sesuatu. Ceritanya, kalau kita nak sebut kaya manusia, siapa manusia paling kaya sekarang di dunia? Jeff Bezos, kan? Contohnya lah, kan? Ataupun siapa? Bill Gates, Mukesh Ambani, sebutlah apa nama pun. Mereka ini, kalau nak cerita pasal duit bukan satu masalah. Duit tak pernah menjadi persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka kaya, gila-gila punya kaya. Tetapi kaya mereka itu hanyalah sebagai makhluk. Mereka masih lagi memerlukan Allah Ta'ala nak bagi mereka pinjam seketika kaya itu. Tetapi bila sebut istighna, Allah itu kaya bagi segala-galanya, dan Allah tidak memerlukan sesuatu pun. Allah tidak berkehendak kepada yang lain kerana sifat Allah itu yang maha kaya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak menghendaki yang lain menjadikannya, dan tidak berkehendak akan tempat berdiri bagi zatnya. Itu beza Allah dengan manusia, beza Allah dengan makhluk. Allah tak perlukan sesiapa pun untuk menjadikannya, dan Allah tidak perlukan satu tapak yang kukuh untuk berdiri. Manusia sentiasa memerlukan kepada Allah, itu sudah tentu. Memerlukan kepada makhluk yang lain, itu juga sudah tentu. Mana ada orang boleh hidup seorang-seorang? Kalau kita sebut orang paling kaya, orang paling kuat, orang yang paling apalah atas dunia ni, adakah dia boleh bergerak sendiri? Kayanya dia sebab apa? Sebab ada kebergantungan kepada orang lain. Maknanya dia masih mengharapkan sesama makhluk. Di samping kekayaan ataupun kekuatan, kemasyhuran yang dia ada itu,
dianugerahkan oleh Allah untuk pinjam seketika, kan, dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Tetapi bila dikatakan kaya Allah Ta'ala itu, Allah tidak menghendaki yang lain menjadikannya. Itu yang kata istighna. Dan Allah tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk berdiri di atas zatnya. Contohnya, Allah tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menciptakan arash. Tak perlulah. Cerita nak cipta apa pun, Allah tak perlukan malaikat. Allah tak perlukan manusia. Allah tak perlukan apa makhluk pun. Bukan kata menciptakan arash, cipta apa pun, semuanya adalah di atas sifat kekuatan, kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Allah. Maka Maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekalian perbuatan dan hukum-hukumnya, dan tidak wajib baginya membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Clear lah kan? Maka Allah itu sifatnya begitu. Allah itu sifat yang maha berkuasa. Allah boleh menjadikan sesuatu atau tak menjadikan sesuatu. Siapa yang boleh paksa Allah buat sesuatu? Baik. Di dalam istighna ni ada berapa? Yang kita duk belajar sifat 20 tu kan. Nanti kita cubalah kaitkan dengan isu semasa kalau boleh kan. Kita cuba kaitkan sikit. Sifat istighna itu ada berapa? 11 kan. Apa dia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, sama', basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Lama dah duk belajar ni kan. Ingat-ingat masa darjah 1 pun belajar dah kan. Umur 7 tahun pun belajar dah. Cuma tak berapa nak faham tu je lah kan. Dia belajar tauhid ni, kalau belajar-belajar terus faham, handa kita kan. Belajar ilmu tauhid ni, kalau belajar umur 7 tahun belum keluar darjah 6, dah fasih lah, dah masak sangat dah istighna, iftiqar tu apa, nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah tu apa dia, dah boleh huraikan dah satu-satu. Handa kita, maknanya kita boleh jadi ulama tauhid terulung dalam dunia kan. Tadi sifat 20 ni memang dia kita kena belajar berulang-ulang kan. Kita kena belajar berulang-ulang. Tak belajar pun kita akan sebut berulang-ulang. Sebab bila kita belajar sifat 20 ni, barulah kita kenal zat dan sifat Allah Ta'ala. Kalau tak, kita duk syok sendiri kan. Kita duk rasa kita je yang hebat, kita rasa kita yang pandai, kita yang semua kita lah. Kita tidak melihat kepada sifat Allah itu ke atas kita macam mana. Pengasih dan pemurahnya Allah, kasih sayang Allah, kekuasaan Allah, keadilan Allah, maha pemurahnya Allah, maha pemberinya Allah. Bila kita belajar sifat 20 tu, baru kita nampak, barulah kita boleh belajar ilmu tasawuf kan. Ulama-ulama tasawuf selalu pesan, adapun belajar tasawuf itu amatlah dititik beratkan. Akan tetapi sebelum belajar ilmu tasawuf adalah terlebih baik belajarlah tauhid terlebih dahulu. Nampak? Sebab kita nak kenal Allah. Kita jangan nak ambil pusing lah orang yang duk kata tak payah belajar sifat 20 kan. Orang kata tak payah belajar sifat 20 sebab Nabi tak belajar sifat 20, sahabat tak belajar, ulama-ulama terdahulu tak belajar, ulama mazhab pun tak belajar. Itu hujah dia lah kan. Kita belajar sebab apa? Mereka itu bukan taraf kita. Sahabat-sahabat tu seketul-seketul sifat Allah tu dia tengok daripada Quran yang Nabi duk sampai pada mereka, dia dah faham, masak kat situ dah. Lebih pada sifat 20 dia dah mahir. Sahabat-sahabat dan ulama-ulama muktabarah yang terdahulu. Kita tak sampai taraf mereka. Taraf Imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi pun kita tak sampai tahap mereka. Tahap kita lah, tahap kita kena belajar lah. Barulah kita tidak menjadi manusia yang sesat barat. Baik. Kemudian yang kedua, yang dikata dikumpulkan sifat 20 tu dalam dua sifat Allah tu. Yang kedua, iftiqar. Apa dia iftiqar? Yang lain berkehendakkan sesuatu daripada Allah, iaitu yang lain berkehendakkan daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus. Apa maksudnya? Allah tak perlukan kita pun.
Allah tak heran ni kita ada ke tak ada ke, Allah tak peduli pun. Kan? Tetapi kita yang nakkan Allah. Kita yang perlukan Allah. Itu maksud iftiqar. Allah tak berkehendak kepada kita, itu istighna. Iftiqar, makhluk memerlukan Allah. Pergantungan makhluk adalah kepada Allah. Sebab Allah itu yang kaya bagi segala yang kaya, yang berkuasa bagi segala yang berkuasa. Allah lah yang mengurus tadbir alam ini. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Allah lah yang memberi segala-galanya kepada manusia. Apa yang kita ada ni bukan sebab kita bijak, bukan sebab kita pandai. Pandainya kita, bijaknya kita, bergeliganya kita, Allah bagi. Itu semua sifat manusia yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia apa? Contohnya manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya. Itu sebab Allah suruh kita berdoa. Kan? Adilnya Allah tu. Kalau Allah itu menggunakan kuasa sepenuhnya, tak perlu bagi apa-apa dekat manusia. Ciptakan manusia, biarlah dia hidup macam tu. Dah, Allah suruh kita minta. Sebab apa? Kita hamba. Allah suruh kita sembahyang sebab kita hamba. Solat kita itu di atas dasar kehambaan kita. Bukan sembahyang kita tu nak masuk syurga. Masuk tak masuk syurga tu Allah punya kerja. Kan Allah yang tentukan kita layak masuk syurga ke mana ke. Na'udzubillah, minta jauh simpang masuk neraka kan. Jadi bila Allah janjikan orang yang solat, orang yang buat ini sedekah jariah, orang yang buat apa-apa kebaikan yang Allah suruh itu, ganjarannya Allah bagi pahala. Pahala itulah duit kita untuk tiket kita untuk masuk syurga. Syurga tu Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu Allah janji kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang bertakwa itu orang yang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi di sini disebut manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya. Macam mana kita mohon? Kita mintalah dengan Allah Ta'ala. Kalau hari ini mungkin kita rasa kita terdesak, rezeki kita tak berapa cukup, makan pakai kita tak berapa nak sempurna, anak isteri kita nampak tak berapa nak cantik dalam perjalanan hidupnya. Sebab apa? Tanyalah diri kita balik. Mungkin hubungan kita dengan Allah tak berapa cantik. Kan? Mungkin hubungan kita dengan Allah tak berapa lancar. Lancarkan hubungan kita dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Bermohonlah kepadanya. Itu sifat manusia mengharapkan kepada makhluk, mengharapkan kepada Allah. Jadi itulah sifat Allah, istighna dan iftiqar. Sebelum dia huraikan lagi tentang wujud, qidam, baqa semua tu. Sifat iftiqar ni berapa? 9. Kan? Gak kalau tanya macam tu je, spontan, gagak, boleh lah kan? Sebab kita memang dah lama belajar kan? Baik. Cuma apa dia? Yang ni tak berapa nak ingat. 9 tu tahu dah kan? Yang ni tak berapa nak ingat. Tengok balik. Tak apalah. Nak tengok. Ini tak berapa nak ingat. Tengok pun tidak. Belajar pun tidak. Lepas tu dia buat fatwa sendiri. Sifat 20 ni tak ada terah. Sifat 20 ni bila kita belajar, barulah kita kenal sifat-sifat Allah. Bukan nak suruh kita duk merapu kan? Baik. Sifatnya apa? Wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Nampak? Jadi bila kita baca, kita ingat, betul lah. Dulu masa duk belajar kat pondok Tampin main, kat pondok Rasah main, ni lah pondok kan. Tapi dah lama tak boleh sibuk benar bekerja kan. Sibuk bekerja siang malam pagi petang. Lupa dah, sekarang ingat balik. Bila ingat balik baru kita nampak, dulu ni Tok Guru pernah sebut macam ni. Indahnya hidup bersyariat. Itu indahnya hidup bersyariat tu. Baik. Adapun sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah yang berlawanan daripada sifat-sifat wajib. Nanti kita akan baca satu-satu. Kemudian nota bawah tu apa? Jelaslah segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mustahil dan tidak selayaknya menjadi sifat Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat mustahil ini. Nampak? Sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk lah, itu bukan sifat Allah. Kan? Yang buruk, yang keji, yang dusta, yang apa ni, itu memang sifat manusia. Perangai manusia memang begitu.
Adapun sifat harus atau jaiz pada Allah ada satu, iaitu Allah bebas menciptakan alam atau meninggalkan. Nah, itu sifat yang harus bagi Allah. Allah boleh ciptakan alam ini, Allah boleh tak ciptakan alam ini, kan? Allah boleh ciptakan kita. Dan Allah nak cipta kita macam mana? Telinga sebelah contohnya, boleh? Ataupun hidung, lubang hidung ke atas, boleh? Boleh. Kita boleh paksa Allah, mana boleh paksa Allah? Tetapi nampak tak kasih sayang Allah, adilnya Allah Ta'ala. Kalau Allah ciptakan manusia, lubang hidung duduk kat dahi, kan? Mancung bukan main, tapi lubang ke atas. Jahannam hidup, kan? Jahannam hidup, apa yang boleh kita buat, kan? Tapi nampak tak kesempurnaan sifat Allah itu, keadilan Allah itu terletak kepada sifat-sifat terpuji dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ada mengajar tauhid, kan? Ada buka kitab tauhid? Ulang sekali lagi. Ada? Tak ada? Tak ada, jangan nak ada, kan? Cari orang lain. Cari orang lain. Loteh dah 4 kitab dah sini, kan? Tak apalah, kita cari ustaz-ustaz kita yang produk-produk pondok ni, yang bagus dia orang ni belajar mengajar kitab tauhid. Baik. Tegasnya Allah itu boleh melakukan semua hal yang mungkin atau boleh juga tidak melakukannya. Nampak? Tegasnya dia kata, tegasnya Allah boleh buat semua yang manusia rasa tak perlu pun buat, tapi Allah buat. Pada manusia tidak bermanfaat, tetapi bagi Allah ada manfaatnya. Itu sebab tok guru kita kata apa? Macam kita sebut babi. Babi ni kan, kan. Tapi kita pun, ialah kalau dah sudut jahil, kita dah bercakap ni, orang awam dah bercakap. Kenapa Allah ciptakan babi? Sebab bagi manusia tak ada manfaat. Tetapi bagi Allah ada sebab Allah menciptakannya. Tapi tok guru kata, kalau nak sebut Allah menciptakan semua makhluk, Allah menciptakan semua binatang, termasuk babi. Lapik tu kan. Jangan Allah yang jadikan babi. Macam tu nampak tak ada adab, kan? Allah yang menciptakan semua makhluk, Allah yang menciptakan semua jenis binatang, termasuk babi. Apa manfaat babi? Balik buka YouTube. Apa manfaat babi kepada manusia? Kalau tak ada, takkan tak ada, mesti ada, kan? Ada sebab Allah jadikan dia. Cari. Baik. Kalau dia tidak melakukannya, tidaklah ada sesiapa pun yang boleh memaksanya. Dan kalau dia mahu melakukannya, tidaklah ada sesiapa pun yang dapat menghalanginya. Dengan kata lain, Allah berbuat menurut kehendaknya. Itulah Allah. Jadi bila kita belajar sifat 20, kita akan kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Umpamanya dia kata apa? Allah boleh menjadikan sesuatu makhluknya itu sebagai manusia ataupun hayawan. Allah boleh cipta semua. Boleh cipta hayawan jadi manusia, boleh cipta manusia jadi hayawan. Begitulah juga seterusnya. Allah boleh menjadikan mereka kurus atau gemuk. Kaya atau miskin, mulia ataupun hina, sihat ataupun sakit dan sebagainya. Terserah kepada kemahuan Allah menjadikan semua itu menurut kehendaknya. Itu sebab manusia ni pun ada kepelbagaian bangsa. Ada berbagai jenis rupa paras. Kan? Di kalangan orang Melayu kita sendiri pun ada berapa jenis bahasa di kalangan orang Melayu. Tak payah sebutlah Jawa ke, Minang ke, Aceh ke, Rawa dan sebagainya. Negeri cukup dah. Orang Negeri Sembilan, dia cakap macam mana? Kan? Orang Perak cakap macam mana? Orang Kedah cakap macam mana? Orang Kelantan, itu pun dah ada kepelbagaian. Nampak tak? Itu belum pergi ke tempat-tempat lain lagi. Itu maknanya Allah yang menjadikan semua tu. Bukan manusia dia hidupnya. Kita kena tentukan sendiri hala tuju kita. Kalau orang sini dia kena hidup macam ni, cara hidup macam ni, cara cakap macam ni, makanan dia macam ni. Tak, itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil.
Nampak? Allah maha bijaksana. Cantiknya kejadian manusia ini. Orang Melayu muka macam ni, orang Arab muka macam ni, orang Negro muka macam ni. Allah jadikan manusia tu kan. Terpulanglah kepada Allah nak jadikan apa bentuk macam mana parah rupa sekalipun. Tidak ada satu manusia pun yang boleh paksa ataupun boleh mengarahkan Allah untuk membuat sesuatu. Itu ilmu tauhid begitulah kan. Jadi bawah ni sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Kita tak payahlah nak urai panjang-panjang kan. Kita baca aja. Mana dia? Wujud maknanya ada. Wujud maknanya ada. Kalau almarhum Tok Syekh Kenali, dia kata kalau kita ni nak memantapkan iman, nak memperkasakan akidah kita ni, sifat 20 tu ambil yang pertama je dia kata. Allah itu wujud. Maknanya apa? Allah itu ada. Selesai. Kita yakin Allah itu ada, maka kita carilah apa yang mengatakan Allah itu ada. Macam-macam kita boleh cari. Kalau macam saya duk belajar kecil-kecil dulu, ni cerita sekolah rendah lah kan, dia ada nyanyi-nyanyi dah. Allah wujud, artinya ada, lawannya tiada. Kan dah banyak kali saya sebut kan. Allah itu wujud yang pertama, artinya ada, lawannya tiada. Mustahil bagi Allah itu tiada, dalilnya alam ini. Semua tu sampai 20 itu dalilnya alam ini. Sudah mudah je kita faham. Kan semua tu dalilnya alam ini. Siapa yang mencipta alam ni? Kan? Bila kita pergi kepada wujud, adanya gunung ganang, adanya yang langit tanpa tiang, adanya bulan bintang matahari tanpa ada yang menggantungkannya, ada lautan yang luas yang tidak bertepi. Siapa yang menciptakannya? Allah sahaja. Kemudian qidam artinya sedia. Allah Ta'ala itu tiada permulaan baginya. Ini yang duk kecoh hari ni kan. Kecoh hari ni, tiba-tiba duk tak ada ribut, tak ada apa, ada orang nak gunakan kalimah Allah kan. Ini cerita dari sudut perundangan, kita tak campur. Dari sudut perundangan mengatakan dibenarkan pihak belah sana nak guna kalimah Allah, okey. Keputusan mahkamah kita terima, kita tak usik sikit pun. Kita nak bercakap dari sudut keimanan kita orang Islam. Cerita mahkamah, biarlah katanya kerajaan dah buat rayuan untuk bawa ke mahkamah persekutuan dan seterusnya. Itu terpulang. Biarlah perundangan berjalan mengikut jalannya, mengikut cara dan peraturannya. Dia ada prosedur-prosedur dia. Tak apa, teruskan. Kita orang Islam, yang menjadi persoalannya sekarang, kenapa sejak puluhan tahun, sejak daripada belum merdeka lagi, di dalam Bible mereka menyebut perkataan God, perkataan Lord, perkataan Jesus. Tiba-tiba hari ini nak menggunakan perkataan, 4 perkataan dia nak gunakan. Allah, Baitullah, Kaabah dan Salat di dalam silibus dia, di dalam Bible dia lah, untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Betul ke nak ajar kepada anak-anak mereka? Itu persoalan. Ataupun ada hidden agenda di sebalik itu? Itu lagi persoalan. Kenapa kalau sebelum ni mereka boleh menggunakan perkataan God, Lord dan sebagainya, tiba-tiba nak guna perkataan Allah? Adakah mereka nak sampaikan itu Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, wajib menyembah hanya kepada Allah? Adakah itu mesej yang nak disampaikan kalau dia nak guna perkataan Allah? Kalau itu bukan mesejnya, jadi apa yang dia nak sampaikan? Sedangkan selama-lamanya berkurun-kurun, berabad-abad berlaku pertentangan yang maha dahsyat, pertentangan yang amat jelas dan nyata bahawa mereka memang tidak pernah redha dengan kita. Bahkan itulah yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Dan tidak akan pernah redha Yahudi, tidak akan pernah redha Nasara ini kepada Islam, kepada kita orang Islam ini, melainkan kita mengikut jejak langkah mereka. Kan? Kita punya sejarah yang panjang bagaimana pertentangan berlaku di antara mempertahankan akidah Islam ini dengan Salibiyin. Perang salib berlaku beberapa kali berulang, kan? Akhirnya kita tengok macam mana kehebatan kerajaan Islam, kerajaan Khilafah Utsmaniyah tahun 1922. Tahun 1299 diasaskan kerajaan Turki Utsmaniyah. Terbinanya sebuah kerajaan khilafah. Kerajaan yang berasaskan sistem khalifah selama 600 tahun. Lama tak? 600 tahun. Akhirnya dijatuhkan pada tahun 1924. Siapa yang jatuhkan mereka? Ni orang yang duk sibuk nak guna kalimah Allah ini. Jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah. Apa yang berlaku? Dia tak ambil terus. Macam Turki, dia tak ambil secara direct. Tapi dia meletakkan bonekanya sebagai orang yang akan meneruskan agenda tersembunyi mereka. Maka muncullah manusia yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Kan, kalau saya nak syarahkan Mustafa Kemal Atatürk ni, satu sejarah yang cukup panjang. Bahkan sampai ke hari ini, bahkan sampai kiamat, tubuhnya tidak diterima oleh tanah. Datuk memang tahulah kan cerita ni. Datuk pernah pergi ke Turki dan sebagainya. Pernah tengok pun kubur Mustafa Kemal Atatürk. Satu-satunya kubur manusia yang berada di atas bumi. Sebab apa? Jatuhnya kerajaan Turki Utsmaniyah, berakhirnya sistem khilafah di atas muka bumi ini, maka tegaklah satu sistem yang menafikan perundangan yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang menjadi pendokong dan penyokong mengepalainya siapa? Orang yang mengaku Islam itu sendiri. Itu contoh Mustafa Kemal Atatürk. Nampak tak? Maknanya mereka memang tidak pernah redha dengan kita. Begitu juga kita tengok jatuhnya kerajaan Islam Melaka pada tahun 1511. Tetapi mereka memesongkan sejarah mengatakan kerajaan Melayu Melaka. Nampak? Dia meletakkan bangsa Melayu itu sebagai bangsa yang lemah dan sebagainya. Tetapi sejarah yang disembunyikan kerajaan Islam Melaka yang pada ketika itu sudah pun bersama-sama dengan kerajaan Islam Aceh sebenarnya berada di bawah naungan kerajaan Turki Utsmaniyah. Sebelum Alfonso di ibu kaki. Mudah sebut tu. Mudah sebut tu. Sebelum Alfonso di ibu kaki datang untuk menyerang Melaka, dia hantar siapa? Dia hantar Francis Xavier. Datang terlebih dahulu. Datang untuk apa? Bukan nak tengok, nak survey kota Melaka ni kuat tak kuat. Dia memang tahu kota Melaka memang kuat. Tetapi dia datang nak melemahkan akidah orang-orang Islam yang berada di Melaka. Sejarah yang disembunyikan Sultan-Sultan Melaka itu sebenarnya terdiri daripada para alim ulama sebenarnya. Kita baca sejarah Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini adalah orang yang faham agama. Dia datang, dia gagal. Datang kali pertama, Alfonso di ibu kaki datang. Kali pertama, gagal. Kemudian mereka menghantar Francis Xavier untuk mengindoktrinasikan pemikiran orang-orang Melaka supaya percaya bahawa ada kuasa lagi yang lebih besar pada sistem khilafah yang berada di Turki. Nampak tak? Kenapa dia nak jatuhkan Melaka? Sebab Melaka lah satunya tempat perdagangan, tempat perniagaan yang menjadi tumpuan seluruh kuasa dunia pada ketika itu. Dunia tertumpu kepada Melaka. Masa tu rempah adalah nombor satu, bukan minyak. Rempah adalah nombor satu. Rempah digunakan untuk penyedap makanan. Rempah digunakan untuk perubatan. Rempah juga digunakan untuk mengawet makanan. Tiga sebab ni. Kenapa dia nak lumpuhkan Melaka? Bukan rempah itu matlamat utamanya. Seandainya Melaka ini tidak dilumpuhkan, tidak ditewaskan, dia akan bertambah kuat. Hasil mahsulnya rempah ini cukup hebat. Dunia seluruhnya memerlukan rempah pada ketika itu. Bahkan kapal dagang Melaka yang bawa rempah nak menuju ke Makkah Al-Mukarramah,
dipotong oleh Alfonso di Abukar. Dia potong tengah jalan, musnahlah berapa ratus daripada Melaka menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Ini sejarah yang tidak diceritakan oleh mereka. Nampak? Akhirnya pada 1511 kali kedua mereka menyerang. Ketika Sultan sedang mengimamkan solat subuh di dalam kota Melaka, pada ketika itulah mereka menyerang Melaka. Sebab orang Islam pada ketika itu sedang bersolat subuh dengan Sultan. Sultan Melaka adalah orang yang pakar di dalam strategi peperangan. Mereka menyerang Melaka dibantu oleh pengkhianat Melaka sendiri yang bernama Ulti Multiraja. Nak kena tahu sejarah, tuan-tuan. Tak tahu sejarah kita sebut Ismit Ulam Raja. Itu lain. Tak ada kena mengena kan. Maka terbukalah cerita Sikitul dan sebagainya. Melaka punya sejarah yang cukup hebat. Melaka ada kapal perang yang bernama Jong. Jong ini 10 kali besar daripada Flor di lama kepunyaan Portugis pada ketika itu. Melaka ada meriam pistol yang bernama Lela Rentaka, yang cukup kuat, yang cukup boleh mengalahkan ketumbukan tentera-tentera Portugis. Akhirnya pengkhianatan dan helah yang dilakukan oleh mereka. Tewas Melaka. Yang saya nak sebut apa? Apabila tewasnya Melaka pada 1511, adakah mereka meraihkannya di dalam kota Melaka? Tak. Seluruh mubaligh Kristian ini, padri-padri mereka, seluruh dunia berkumpul di Rom. Pada tahun 1511 mereka berkumpul di Rom. Maka ketua padri gereja Rom pada ketika itu bangun berucap. Dia kata kehebatan kita semakin terselah hari ini. Hari ini kita sudah pun berjaya menewaskan kerajaan Melaka, dia kata. Tewasnya kerajaan Melaka pada hari ini bererti jalan kita terbuka luas untuk kita menakluk Baitul Maqdis. Nampak tak, tuan-tuan? Nampak tak agenda dia? Agendanya sudah pun bermula daripada situ. Bermula daripada situ. Hari ini secara ketenteraan bukan dia lah sekarang ni. Dulu boleh secara ketenteraan, sekarang bukan dia lagi kan. Jadi apa cara dia nak buat? Dia nak masukkan doktrin kesesatan mereka itu ke dalam diri orang-orang Islam. Itulah saya rasa sebab mereka nak menggunakan kalimah Allah. Soal dia nak sebut insya-Allah, alhamdulillah. Dia kata, nangis-nangis kita, alhamdulillah cik, hari ni hujan turun. Okey, tak salah. Kalau dia nak sebut insya-Allah nanti kita jumpa minggu depan, insya-Allah dia kata, kita jangan marah dia, tak ada masalah. Sebab dia menggunakannya di jalan yang betul. Yang kita tak setuju, tujuan dia guna tu untuk apa? Tujuan dia guna tu tak lain dan tak bukan ialah untuk mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dah mengajar kepada kita, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga pasti tak akan sembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku tidak akan beribadat sebagaimana ibadat kamu, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga pasti tak akan beribadat macam mana aku beribadat. Dan akhirnya ayat yang disebut ayat bara'ah. Ayat bara'ah ni Allah suruh kita berlepas diri. Berlepas diri, bagi satu jawapan checkmate kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Jadi buat apa kamu nak sibuk nak gunakan Allah yang maha suci itu ke atas agama kamu? Semata-mata untuk mengkufurkan Allah Ta'ala? Hujahnya apa? Qul huwallahu ahad. Hujah paling senang kalau tuan-tuan nak berhujah lah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah ini Tuhan tempat bergantung semua makhluk. Tempat yang semua Tuhan yang semua makhluk berhajat kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Nampak? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menyamai ataupun menyerupai Allah Ta'ala. Clear? Kan? Jadi itulah kita tak mau dia guna kalimah Allah. Kalau dia nak guna kalimah Allah di jalan yang betul, silakan. Dia nak menyebut perkataan Allah pada jalan yang betul, silakan. Tetapi seandainya dia menggunakan kalimah Allah ini untuk mensyirik, mengkufurkan Allah, menyesatkan anak-anak muda Islam, ini wajib bagi kita untuk menentangnya. Hidden agenda, nampak? Kesan dia apa? Kesan dia, bila dia satukan Allah, lalu dia menyatakan Tuhan itu adalah satu. Semua Tuhan mengajar benda yang baik. Semua Tuhan mengajak kita menuju kebaikan. Kan? Jadi dia kata tak salah untuk kita saling menyebut nama Allah di antara sesama manusia. Akhirnya anak-anak muda generasi yang akan datang, ni cerita generasi yang akan datang, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tak ada masalah. Tuan-tuan yakin ke anak cucu kita esok masih ada majlis ilmu macam ni? Yakin ke? Nak kiamat dah kita ni. Tuan-tuan perempuan yakin ke anak cucu kita esok boleh hadir ke dalam majlis ilmu macam ni? Dengan cabaran yang datang daripada sains dan teknologi begitu ganas sekali hari ini, adakah kita yakin majlis ilmu masih berlangsung lagi pada suatu ketika nanti? Takut dengan dakwah yang mereka bawa ini, generasi akan datang mengatakan semua agama sama, semua amalan sama, Tuhan itu satu. Kan? Selalu saya nak sebut kepada tuan-tuan, orang-orang musyrikin Makkah yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. Sungguh ni kalau kamu tanya kepada mereka orang-orang kafir ni, siapa yang menjadikan kamu, la yaqunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah lah yang menjadikan kami. Fa anna yufakun. Tetapi akhirnya kenapa mereka ini berpaling? Allah tanya. Sebab mereka sebut Allah, bukan mereka nak mentauhidkan Allah, tetapi mereka nak mensyirik, mengkufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita orang Islam kena pertahan dengan kalimah Allah ni. Pertahankan kalimah Allah ini daripada disalahgunakan. Kita tak borong, kita kata orang bukan Islam tak boleh sebut Allah. Tak, kita tak borong macam tu. Kalau setakat dia nak sebut Alhamdulillah, insya-Allah, terpulanglah kepada dia, sebab itu adalah jalan yang betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Seluruh alam ini menyeru nama Allah. Mana Allah itu Tuhan kepada seluruh alam. Tetapi apabila mereka mengkufurkan, menghina dan memperkotak-katikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita untuk mempertahankannya sampai bila-bila. Nampak? Malam ni agak panjang sikit. Dah banyak kali terang dah kan? Banyak surau. Tapi sebab ada daripada Al Jazeera live ni, dia selain macam lagi semangat dia. Kan? Dia geram pun ada juga tu. Dia kadang bila naik syekh tu dia jadi geram sikit lah. Kan? Nampak? Jadi kita orang Islam kena bersatu padu, pertahankan kalimah Allah ini. Alhamdulillah kita di Negeri Sembilan, enakmen yang ada tu begitu terang dan jelas. Kalimah Allah hak eksklusif untuk orang Islam sahaja. Alhamdulillah. Kita kena bertegas dan pegang penegasan ini sampai bila-bila, insya-Allah. Baik. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Itu sebab dia orang cakap belajar kitab mustakhir ni lambat habis kan. Memang lambat habis. Sebab kita baca, kita syarahnya panjang kan. Kalau tuan-tuan nak suruh saya baca boleh? Minggu depan habis kitab ni. Mau kita baca beramai-ramai. Kan? Baik. Sifat yang mustahil bagi Allah apa? Lawan kepada wujud qidam baqa tadi ni kita tengok. Yang pertama Adam. Adam tu apa? Tiada. Yang kedua hudus, yakni baharu. Allah itu ada permulaan macam makhluk. Allah tidak ada permulaan. Yang ketiga fana, binasa. Takkan Allah binasa? Yang binasa adalah makhluk. Yang keempat mumasalatuhu lil hawadis, menyerupai segala perkara yang baru. Allah tak menyerupai. Ihtiyaj li ghairih, berhajat kepada yang lain. Yang kelima. Yang keenam ta'addud, berbilang-bilang. Yang ni kita boleh tengok kan, kalau Allah itu bersifat ta'addud,
Jahanam lah kita. Tak payah nak ambil berbilang-bilang tu sampai 10. 2 cukup. Satu Allah yang duduk di langit, satu Allah yang duduk di bumi. Agak-agak apa jadi dengan alam ni? Yang ada langit tengok ke bawah kan, Tuhan langit tengok, oi, Tuhan langit ada dulu mati dah kan, kat Terengganu kan. Dia tengok mangai lawa pula bumi ni kan, lampu relap-relap dengan kereta dengan apa dah. Habis dia terbalik yang bumi ni, dia angkat, boom, ingat kau yang lawa, dia nak yang lawa kan. Tuhan bumi pula tengok, oi, ada bintang berkelip-kelip, ada matahari, bulan bagai, tak jadi. Habis dia runtuhkan je langit, buat lain pula, kan. Jadi sifat ta'addud itu bukan sifat Allah lah. Takkan Allah itu sifat berbilang-bilang. Allah itu wahdaniyah, Allah itu esa. Yang ketujuh, ajaz, lemah, mustahil Allah lemah kan. Yang ke-8, karahah, dipaksa. Yang ke-9, jahlun, yakni bodoh. Yang ke-10, mautun, mati. Yang ke-11, as-summu, tuli. Yang ke-12, al-umyu, buta. Yang ke-13, al-bukmu, bisu. Yang ke-14, kaunuhu ajizan. 15, kaunuhu karihan. 16, kaunuhu jahilan. Kaunuhu maitan. Kaunuhu asamma. Kaunuhu a'ma. Kaunuhu abkam. Itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kita tengok, yang tadi sifat yang wajib, yang ni sifat yang mustahil. Itulah lawan dia. Kita tengok, kita boleh faham sendiri kan. Kemudian dia akan sambung apa? Bila semua kata semua Allah yang mengurus takbir, semua Allah yang buat, kita duduk ontok-ontok je lah. Tak macam tu kan. Itu nak kena belajar sampai habis. Kita kena buat sesuatu lah. Sebagai hamba, Allah bagi peluang kepada kita. Adanya timbangan kan, adanya neraca, adanya baik, adanya buruk, adanya syurga, adanya neraka, adanya dosa, adanya pahala. Allah itu nak menunjukkan keadilannya. Jadi kita nak pilih jalan yang mana satu. Nak pilih jalan tu lah, kita kena berikhtiar. Nak berikhtiar macam mana? Nantilah kita akan baca pada bulan depan. Sempat kan? Tak sempat kot nak raya, nak puasa orang kan. Jadi tak sempat, kita bacalah tahun depan. Ataupun lepas raya lah. InsyaAllah kita akan sambung. Seandainya ada sekali lagi, rasa ada sekali lagi lah yang tak sempat, mungkin kitab-kitab lain. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu yang seterusnya insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.